akan firman-Mu. Mari kita bersama menghadap Tuhan. 我们一起来朝见上帝。 Tuhan, terima kasih karena Engkau mengundang kami masuk ke dalam rumah-Mu. 主啊，我们感谢你，你邀请我们来到你的殿中， Memuji-Mu, membesarkan-Mu, dan juga saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. 赞美你，以你伟大。这个时候，我们也要来听你的话语。 Kehadiran-Mu begitu ajaib Tuhan, sehingga sulit sekali kami sebagai manusia untuk bisa mengertinya. 你的存在实在很奇妙，使我们人很难以明白。 Hanya di dalam iman kami boleh mengalami kehadiran-Mu. 只有在信心里面，我们才能够感受到你的同在 Dan。di dalam iman pula kami memberi diri untuk diajar oleh-Mu. 在我们的信心里，我们也让我们自己由你来教导。 Pakailah kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. 求你使用这两位软弱的仆人， Kami ingin mendengarkan kehendak-Mu Tuhan. 我们要听你的旨意。 Bermurah hatilah kepada kami dan nyatakanlah kehendak-Mu. 求你怜悯我们，将你的旨意指示于我们。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu. 会众请坐。 Hari ini kita tiba pada bagian dari khotbah di bukit, 今天我们又来到了山上宝训， yakni Matius pasal 7 ayat yang ke-6. 就是马太福音第7章的第6节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja. 我们只读印尼语的。 Saya berharap saudara membuka Alkitab Anda, entah itu digital atau itu hard copy, Matius pasal 7 ayat yang ke-6. 我请大家翻开你们的圣经，无论是在手机上的，还是在圣经。 Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. 不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它将它的珍珠转过来咬你们。 Pada bulan April 2014 di Hong Kong. 在2014在2014年的10月14日， Polisi di Hong Kong datang ke tempat penampungan sampah. 香港的警察来到了这个垃圾的储存地方。 Kalau di Indonesia namanya TPA ya, tempat penampungan akhir. Ada gunungan sampah yang banyak sekali di satu 如果 daerah. 我们在印尼叫做 DPR， 就是那个垃圾的最后的一个推挤站。 Polisi Hong Kong datang ke sana untuk menyisir sampah-sampah itu. 香港的警察呢，来到那个地方呢，搜寻那些垃圾， Untuk mencari sebuah lukisan yang baru saja dimenangkan dalam sebuah lelang. 为了寻找一个刚在拍卖上卖出去的一片图画。 Lukisan yang berjudul Gunung Bersalju yang sangat indah, karya dari seorang pelukis yang sangat terkenal. 是一位很有名的画家的产品，叫做雪山。 Lukisan cat air itu baru saja laku dengan harga 3,7 juta US dollar. 那幅画呢，刚刚以370万美金被拍卖出去了。 Mengapa dicari di sana? 为什么到那里去找呢？ Pada saat lukisan ini dilelang di sebuah hotel Grand Hyatt di Hong Kong, 当这个图画在香港的 Grand Hyatt 大酒店拍卖的时候， setelah dia dimenangkan maka dia diletakkan gulungan lukisan itu diletakkan di tanah. 因为拍卖结束了，那个图画呢就捡起来放在一个地方。 Entah kenapa, saudaraku, petugas security menendangnya. 不知道为什么保安人员把他踢走了， Ditendang sampai dekat dengan tempat sampah-sampah yang lain. 把他
一踢呢就滚到那个垃圾堆那边去了。 Petugas-petugas kebersihan datang membersihkan ruangan itu dan mengambilnya seolah-olah itu memang sampah. Karena seperti sampah-sampah yang lain. 保洁人员来了，把那个拍卖地方清洁之后呢，也把那个图画带走了，因为以为它也是垃圾的其中一个，因为刚好也是堆在垃圾中。 Semuanya itu terlihat dari rekaman CCTV. 这一切呢，从这个闭路电视上可以看到。 Dan sampai saat ini lukisan itu tidak ditemukan. 到现在呢，那幅图画也是找不到， Mungkin sudah rusak, mungkin sudah busuk, dan Karena tidak ada lagi nilainya. 可能是已经坏了，烂了，也已经没有价值了。 Sesuatu yang bernilai tidak lagi menjadi bernilai ketika kita salah menilai. 一个有价值的东西呢，变成无价值，当我们有错的评估的时候， Petugas security itu mungkin menganggap ini kertas apa sih, dia tendang. 那个保安人员可能认为那是什么纸而已，普通的纸而已，就把它踢走了。 Demikian pula dengan para petugas kebersihan itu. 那些保洁人员也是一样， Saudaraku, tidak semua orang mengerti nilai atas segala sesuatu. 不是每一个人都能够明白某一个东西的价值。 Bagi sebagian orang, sesuatu itu bernilai, bagi orang yang lain sampah. 对某些人来说，一个东西是有价值的，但对其他人来说，可能认为那只是一个垃圾而已。 Saudaraku, jika di dalam bagian sebelumnya khotbah di bukit ini, 如果在这个登山宝训的前一段的教导， minggu lalu mungkin saudara sudah merenungkannya, pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 可能上个礼拜你们已经思想了第1到第5节，第7章的第1到第5节。 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama seolah-olah kita ini lebih baik daripada mereka. 主耶稣教导说呢，我们不可以论断别人，好像我们比他们更好。 Masih ingat? 还记得吗？ Baru minggu lalu. 刚刚上个礼拜讲过了。 Nah, tetapi hari ini, saudaraku, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. 但是今天呢，主耶稣又继续他的教导。 Dia mengajarkan agar kita bisa membedakan manakah sesama kita yang layak untuk mendapatkan hal yang berharga dan mana yang tidak layak. 他教导我们要能够分辨我们当中呢是谁配的得到一个价值，是谁不配的。 Seorang komentator bernama Dale Ellison. 一个评论家叫做 Dale Erickson， Dia berkata bahwa jikalau di perikop sebelumnya Tuhan Yesus mengajar agar kita tidak terlalu keras terhadap sesama kita. 他说呢，如果前一段的经文主耶稣教导我们不要对彼此呢太过严厉， Jangan keras menghakimi mereka. 不要太严厉的去论断他们。 Periksa diri dulu sebelum menghakimi orang lain. 我们为论断别人之前，要先检讨自己。 Bagaimana kita bisa mengambil selumbar dari serpihan itu dari mata orang lain ketika mata kita sendiri dipenuhi dengan balok. 他说呢，别人眼里的尺，我们能够看到拿出来，我们自己眼前的衡量，我们却看不到。 Maka di bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar tidak terlalu lembek kepada sesama. 那么这一段经文呢，主耶稣又叫我们不要对别人太过软弱， Dengan mengatakan bahwa semua orang itu berharga, semua orang itu layak, semua orang itu layak untuk mendapatkan pemberitaan Injil Tuhan mungkin. 我们不要认为呢，每一个人都配得到这个福音的传递。 Bagian ini justru mengajarkan jangan memberi barang yang berharga, barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. 这段经文告诉我们呢，不要把生物给狗，也不要把珍珠丢在猪前。 Murid-murid Kristus dipanggil untuk berada di tengah kedua ketegangan ini. 主耶稣的门徒呢，被召在这两个紧张的情况当中。 Di satu sisi kita cenderung menjadi hakim bagi sesama. 一方面我们成为论断人的， Tetapi di sisi yang lain kita tidak mau menilai sesama sama sekali. Itu juga 但是 keliru. 另一方面，我们也不要去论断人。 Saudaraku, perintah Tuhan Yesus untuk tidak memberikan barang yang kudus kepada anjing dan
melemparkan mutiara kepada babi mempunyai beberapa pelajaran yang penting. 主耶稣所说的不要把生物给狗，也不要把珍珠丢在猪前呢，有很多这个重要的教导。 Pelajaran yang pertama adalah agar kita tidak asal-asalan dan berpikir sebelum bertindak. 第一个教导就是呢，我们不要随随便便的在行动之前没有先考虑。 Tidak bertindak sembarangan, tetapi berpikir dulu, memikirkan sebelum kita melakukan sesuatu. 我们不要随便的行动，在行动之前呢，要先考虑好。 Di dalam sejarah gereja, penafsiran terhadap pasal 7 ayat yang ke-6 ini ada banyak macam. 在教会的历史上呢，对这个第6节的解释呢有很多。 Apa artinya tidak memberi barang yang berharga atau barang yang kudus kepada yang lain? 到底不把圣物给别人，到底是什么意思呢？ Kitab Didache misalnya berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah sakramen perjamuan kudus tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak percaya. 彼得给解释说呢，这里的意思是说，不要将圣餐呢随便的给别人。 Itu sebabnya sampai hari ini kebanyakan gereja tidak membagikan roti dan anggur perjamuan kudus kepada orang yang belum dibaptis. 所以呢，今天呢，教会呢没有把这个饼和酒呢分给那些还没有受洗的人。 Agustinus misalnya juga percaya bahwa orang yang percaya itu tidak boleh mengajarkan misteri iman kepada orang yang tidak percaya. Agustinus 也解释说呢，我们信徒呢不可以将那个我们信的秘密呢告诉那些不信的人。 Yang dimaksud dengan misteri iman itu adalah ajaran-ajaran Alkitab. 信的秘密呢，就是我们圣经里面的教导。 Doktrin-doktrin yang sampai hari ini pun banyak orang Kristen tidak mengerti. 有很多教义呢，现在我们做基督徒的都还不明白。 Kebenaran tentang Allah Tritunggal 关 misalnya. 于三一神的这个真理， Tentang inkarnasi. 关于道成肉身的真 Alkitab 理。 sebagai firman Allah. 圣经是上帝的话语。 Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bahkan orang Kristen pun sulit untuk mengerti. 有很多的教导呢，连我们基督徒都很难以明白。 Karena semuanya itu adalah hal yang misterius yang hanya diberikan kepada orang beriman. 因为这一些呢，都是奥秘的事情，只是给那些有信心的人而已。 Saudara dan saya sebagai orang beriman hanya bisa menerimanya dengan iman sekalipun kita tidak bisa memahami sepenuhnya. 我们这里信徒呢，我们只是能够凭着信心接受，虽然我们还不完全的明白。 Hal-hal ini tidak boleh dibagikan kepada orang yang tidak beriman. 这些事情呢，不可以告诉那些还未信的人， Karena mereka tidak bisa menghargainya dan mereka justru akan menginjak-injak, mereka akan mencemooh dan mereka akan menghina pengajaran firman Tuhan. 因为呢，他们还不明白，还不相信，所以呢，他们会践踏，会讥笑我们。 Dietrich Bonhoeffer, 这个潘霍华， dia mengikuti Martin Luther, mengatakan bahwa bagian ini, Matius 7 ayat yang ke-6 mengajarkan kepada anak Tuhan. 他说呢，跟马丁路德所说的一样，这个马太福音7章的6节呢，是要教导我们 Untuk membatasi waktu dan energi bagi pelayanan terhadap orang-orang yang memang mengeraskan hati. 我们要限制我们的时间和精力去侍奉那些硬心不要相信的人。 Orang-orang yang tidak mau menerima Injil Yesus Kristus. 那些不要接受耶稣基督的福音的人， Kita perlu tahu kapan kita mengatakan, kapan kita harus menutup mulut kita. 我们要知道我们什么时候开口，什么时候闭口。 Kapan kita harus melayani dan kapan kita harus membiarkan. 什么时候我们去服侍他们，什么时候就任凭他们。 Namun saudaraku, kalau kita ingin melihat lebih dalam lagi bagian ini, 但是如果我们更深的去看这段经文， ternyata Tuhan Yesus sedang mengutip sebuah kitab Yahudi yang kita kenal dengan Mishnah. 但主耶稣呢，其实正在摘取一个犹太人的经书，叫做 Mishnah。 Kata jangan memberi
barang yang kudus kepada anjing itu adalah kutipan langsung dari kitab Mishnah. 不要把圣物给狗呢，是直接从这个米斯纳书里面摘出来的。 Yang orang-orang Yahudi pada saat itu mendengar Yesus, mereka tahu. 那时代的犹太人听耶稣这样讲的，一定知道的。 Ini adalah sebuah aturan bagi para imam untuk tidak memberikan barang-barang atau tidak memberikan daging persembahan korban yang sudah diberikan kepada Allah kepada anjing. 这个就是要禁止祭司们呢，不可把献给上帝的祭物，就是祭肉呢，给狗吃。 Apa yang dipersembahkan kepada Allah bukan untuk binatang. 所献给上帝的祭物呢，不是给动物的。 Tetapi Tuhan Yesus memakainya, memakai kutipan ini. 但是主耶稣在用这一句话， Dan kemudian menggabungkannya dengan permata dan babi, memasangkannya. 然后呢，又将珍珠和猪呢配在一起， Dan kemudian meletakkannya di dalam rangkaian khotbah di bukit. 把它呢放在他在山上宝训中的一段话里面。 Tuhan Yesus mempunyai tujuan ketika mengajarkan ini yang melampaui dari kitab Mishnah. 主耶稣呢教导这一切呢，他是明白的，他所教导的是超过米斯纳书里面所教导 Tuhan 的。 Yesus mengajak saudara dan saya untuk tidak sembarangan bertindak, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kudus dari Allah. 主耶稣呢是要教导我们呢，关于一些上帝的圣洁的事情呢，我们不要随便的行动。 Bukan sekadar makanan persembahan boleh atau enggak diberikan kepada anjing. 不只是圣物可以不可以给狗这样简单的事 Tetapi 情， mencakup hal-hal yang lain, yang lebih luas. 但是呢，也包括其他更广阔的意义。 Tuhan Yesus ingin saudara dan saya menilai dengan bijak sebelum melakukan sesuatu, sebelum memberikan sesuatu kepada yang 主耶 lain. 稣呢，要我们呢，在为行动之前，在为给人东西之前呢，要做一个详细的考虑。 Berpikir sebelum bertindak ini adalah sebuah kebenaran umum. 行动前先有考虑，这是一个一般人的这个规矩。 Saudara tidak perlu baca Alkitab untuk mengerti ini sebagai kebenaran. 你不必读圣经，你也知道有这样的真理。 Bahkan Anda dan saya tidak perlu percaya Tuhan Yesus untuk menyetujui bahwa hal ini adalah benar. 我们也不必信耶稣，也可以说这是真理是对的。 Misalnya dalam Amsal 9 ayat 8. 比如说在箴言9章的第8节， Jangan menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. 不要责备亵慢人，恐怕他恨你；也要责备智慧人，他必爱你。 Ini adalah sebuah hikmat yang bersifat umum. 这是一个一般性的一种智慧， Dikumpulkan di dalam Amsal. 被集合在这个箴言书里面。 Saudara kalau berjumpa dengan seorang pemarah, 如果你遇见一个很容易脾气很暴躁的人， apa yang akan Anda lakukan kepadanya ketika Anda terlibat di dalam perdebatan? 当你跟他在争论的时候，你会怎样？ Saudara akan layani dia, dia marah, saya ikut marah. 你会去应付他吗？他生气，你也跟着生气吗？ Kalau memang dia marah, kita ikut marah, dia lebih marah, kita lebih marah lagi, dia lebih marah lagi, kita marah, dia lempar kursi, kita lempar meja. 如果他生气，我们比他更生气，他又在生气，我们又比他更气，结果他把椅子丢给我们，我们就把桌子丢给他吗？ Itu artinya kita sama dengan dia. 意思就是说，我们跟他是一 Kalau kita berbeda Ipan dengan同样的 dia, 人了。 kalau kita berbeda dengan dia, kita tidak melakukan hal yang sama. 如果我们跟他是不一样的人呢，我们就不会像他这样做。 Kita berpikir sebelum bertindak. 我们呢，在行动前要考虑， Dia lagi marah, 他正在生气， kasih minum dulu, 给他喝水， kasih dia duduk dulu. 让他先坐下。 Bila perlu kasih makan dulu. 如果可以的话，先给他吃一下， Setelah itu ngomong baik-baik. 然后呢，再好好的跟他说。 Nah, kalau saudara sudah coba itu masih gagal, 如果你这样试过了还是失败， mungkin kita pikir gagal baru sekali. 可能我们想只是一次的失败， Kita coba lagi 2 kali, 我们又再试第2次、 3 kali, 第3次、 4 kali. 第4次， Sampai kapan? 到几次呢？ Saudara akan berkata bahwa
Yang seperti ini tidak perlu diomongin lagi. Betul nggak? 你一定会说，像这样的人不必再跟他说了。 Nah, itu yang dimaksud oleh Amsal ini. 这就是箴言里面所说的。 Tidak perlu memberikan teguran kepada seorang pencemooh. Nanti dia akan mencemooh kamu. Apapun maksud baik yang kamu punya. 不要责备一个亵慢的人，因为你的好意，他也会亵慢你的。 Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti kepada petunjuk atau tips praktis untuk menyelesaikan masalah. 但是呢，主耶稣不只停在这种解决问题的实用方法。 Tuhan Yesus ambil dari Misna itu mengenai barang-barang yang kudus, hal-hal yang kudus. 主耶稣呢，从米斯那书里面呢，摘出一些关于圣物的道理。 Tuhan Yesus memilih, dia tidak mengutip semua Misna. 主耶稣是选择性的，他没有把整个米斯那书的都拿出来。 Tuhan Yesus ingin saudara dan saya memperlakukan barang-barang atau hal-hal yang kudus itu sebagai sesuatu yang mahal. 主耶稣要我们呢，把这些圣物呢，当作是宝贵的东西。 Dan bukan sesuatu yang murahan yang saudara bisa ubar-ubar, bagi-bagikan, berikan kepada siapapun. 不是把它当成是便宜的东西，可以随便的分给任何人。 Kalau saudara mempunyai istri atau suami yang Anda sangat sayangi, 如果你有你很爱的丈夫或者是妻子， saudara tidak akan, ini ambil suamiku baik. Kan 你 kita nggak kasih ke 不会 orang 跟他 lain. 说，你拿去我的丈夫是一个好人， Ini ambil istriku, silakan pakai. 你拿去我的太太可以随你用。 Kalau ditanya ya, kenapa kok kamu mempersembahkan suamimu, istrimu? 如果说为什么你要将你的太太或者是丈夫给人呢？ Alkitab bilang, apapun yang kamu berikan kepada Tuhan, Tuhan kasih 100 kali lipat. Kayak celaka lagi ini. 你说圣经说你所献给上帝的呢，他会还你100倍，那就糟了。 Satu istri sudah repot, apalagi dapat 100 ya. 一个妻子就很难应付了，还有100个妻子。 Suami satu sudah bikin kepala pusing ya, apalagi dapat 100 suami. 一个丈 Bayangin. 夫就让我们头晕了，更何况还有100个丈夫。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita memperhatikan hal-hal yang kudus. 主内弟兄姐妹，上帝要我们注意那些圣洁的东西， Hal-hal yang rohani, 一些属灵的东西， firman Tuhan, 上帝的话语， hubungan kita dengan Tuhan, 我们与上帝的关系， teologi, doktrin, 这个神学教义， pengenalan kita akan Tuhan, itu penting sekali. 我们对上帝的认识，那都是很重要的， Karena kita nggak dapat di tempat lain. 因为在别处我们是得不到的， Dan Tuhan tidak berikan kepada semua orang. 上帝也不是给所有的人， Ini sesuatu yang berharga. 这是很宝贵的。 Maka Tuhan Yesus gabungkan dia dengan permata. 所以呢，他才以珍珠呢一并来讲。 Permata di dalam perjanjian baru selalu menunjukkan hal-hal yang sangat berharga. 珍珠呢，在新约里面呢，都是指那些有很宝贵的东西。 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang permata ini misalnya. 主耶稣讲到关于这个珍珠的比喻， Seseorang membeli satu paket permata dan menemukan ada satu permata yang besar sekali yang sangat berharga di dalamnya. 一个人买了一套的这个珍珠，然后在当中发现一颗很宝贵的珍珠， Cepat-cepat ditimbun sama yang lain, tapi dia kasih tanda ini ditumpukan ini nih ada permata yang luar biasa. 他赶快的把这些东西呢，盖起来，然后做一个记号，这个宝贵的就在这里。 Lalu apa yang dia lakukan? 然后他就做什么呢？ Dia pulang rumah, jual semua hartanya untuk beli sekumpulan permata itu. 他回去呢，把所有的都变卖了，然后来买这个最宝贵的珍珠。 Mengapa? Karena semua hartanya, semua rumahnya yang dia miliki itu tidak lebih berharga daripada satu permata itu. 因为他所有的财产都比不上这颗珍珠的价值。 Saudaraku, Tuhan ingin saudara memperlakukan hal-hal yang rohani itu seperti permata itu. 主耶稣要我们呢，将这个属灵的事情呢，当作是一颗珍珠。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah hal-hal yang kudus. Seringkali kita tidak menganggapnya kudus lagi. 有时候呢，很多圣洁的事情呢，我们不把它当成是圣的。 Berapa banyak di antara kita menghargai waktu-waktu doa kita bersama dengan Tuhan? 我们有多少人呢？当成把我们祷告的时间当成是宝贵的。 Kita doanya mepet-mepet, 我们呢，祷告都是在很急忙的时候， cepet-cepet.
就快快的祷告。 Itu pun kalau ingat. 那是因为还记得 Kita tidak punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. 我们没有特别的时间来与上帝沟通。 Saudara dan saya tidak menghargai bagaimana Tuhan itu ingin mendekat dengan kita. 我们没有去看重上帝要亲近我们的这个时间。 Max Lucado itu berkata begini. 米苏盖洛这样说： Allah kita itu 我们的神 Allah yang tidak memilih untuk tetap di surga tanpa kita. 他没有选择在天堂不与我们同在。 Dia adalah Allah yang rela meninggalkan surga, menjadi manusia untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia di surga. 他是愿意离开天堂，来到我们中间，把我们带回天堂，与他在一起的上帝。 Sampai di dunia dia dinamai apa? Immanuel. 到这个世上的时候，他被称为以马内利。 Dia tidak jauh lagi, dia dekat dengan kita. 他不再远离我们了，他很靠近我们。 Sekarang sudah dekat dengan kita, kita cuekin. 现在他靠近我们了，我们又不理睬他。 Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. 你们这些负重担、劳苦、负重担的来到我这里。 Tuhan memberi diri, undangannya selalu terbuka kapanpun 7 kali 24 jam. 他献身给我们，他向我们的呼召是随时都有的，每天24小时。 Pagi-pagi bangun yang kita cari bukan dia. 我们早上起来不是先找他， Kita cari HP kita. 我们先找我们的手机。 Saudara, mana yang lebih bikin jantung Anda copot? 哪一个更让你的心要跳出来的呢？ HP Anda hilang 你的手机丢了呢， atau Tuhan tidak lagi dekat dengan Anda? 或者是上帝不再亲近你了？ Jujur aja. 要老实的说， Banyak di antara kita tidak menganggap Allah itu hal yang berharga. 我们当中很多人不认为上帝才是最重要 Ini 的。 yang dimaksud dengan hal-hal yang kudus itu. 这就是耶稣所说的这个圣物了。 Tuhan mengajak saudara memperlakukan hal-hal yang kudus ini tidak sama dengan yang lain. Tidak menganggapnya sebagai hal yang murahan. 主耶稣呢，要我们把这些圣的呢，不要看成是便宜东西，是跟其他的东西一样的。 Kalau saudara tidak memberikan emas batangan Anda kepada anjing dan tidak membuang, melemparkan perhiasan-perhiasan Anda kepada babi, mengapa kita melakukan itu kepada Allah? 如果你不把你的金条丢给狗，也不把你贵重的东西丢给猪呢？为什么我们要这样对待上帝？ Pelajaran berikutnya adalah Tuhan ingin saudara dan saya menilai. 接下来的教训就是主耶稣要我们会评估。 Kalau tadi berpikir sebelum bertindak, sekarang berpikir seperti apa? 那么我们在行动前要考虑，到底我们要怎样去考虑呢？ Ada 2 objek pikiran yang Tuhan ingin kita pelajari. 有2个我们思想的对象，需要我们去考虑。 Pertama menilai siapa dan kedua menilai apa. 第一，我们要考虑他是谁；第二，我们要考虑这是什么东西。 Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk menyadari satu fakta bahwa tidak semua orang mengerti seperti kita mengerti nilai. 主耶稣呢是要教导我们，每一个人不是每一个人呢都能够明白像我们明白一样的， Tidak semua orang bisa menilai seperti kita menilai. 不是每一个人能够评估像我们所评估的。 Karena itu kita perlu menilai siapa yang akan menerima hal-hal yang kudus itu sebelum kita memberikannya. 所以呢，在我们给他们之前呢，我们要先考虑是谁配得到这个圣物的。 Orang bijak mengerti kepada siapa dia harus berbicara, kepada siapa dia harus tutup mulut. 一个智慧人知道他应该向谁开口，应该向谁闭口。 Kepada siapa dia harus memberi, kepada siapa dia harus menahan tangannya untuk memberi. 他应该给谁，他不应该给谁，他知道的。 Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membatasi pemberitaan Injil? 是不是主耶稣要我们限制传福音呢？ Bukankah Injil dibutuhkan oleh semua orang? 岂不是福音是所有人的需要吗？
Benar sekali, Injil memang dibutuhkan oleh semua orang. 是的，福音却是每一个人的需要。 Tetapi tidak semua orang siap menerimanya pada saat saudara dan saya ingin memberitakannya. 但是呢，当我们要传福音给人的时候呢，不是每一个人已经预备好来接受的。 Tuhan ingin kita berhati-hati dengan orang-orang yang digambarkan sebagai anjing dan babi. 主耶稣要我们对这些被他比喻成狗和猪的人呢，要小心。 Orang-orang macam apa ini? 这些人是怎样的人呢？ Saya sadar sekali ketika saudara dan saya memikirkan anjing dan babi itu mungkin berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. 我知道，当我们想到狗和猪的时候呢，跟2000年前的狗和猪当然是不一样了。 Anjing-anjing hari ini hidup mungkin jangan-jangan lebih layak daripada manusia hidup. 今天的狗呢，它们活得比人更配的。 Para crazy rich, orang yang sangat kaya itu memestakan ulang tahun anjingnya lebih daripada pemerintah memberi makan orang miskin. 那些有钱人呢，他们为他们的狗庆祝生日呢，比政府给穷人吃的那更好。 Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai anjing ini bukan anjing peliharaan pada zaman ini. 主耶稣这里所说的狗呢，不是像今天我们所喂养的那种狗。 Anjing golden retriever, anjing husky, anjing pomeranian, anjing pug, anjing shih tzu, yang macam-macam yang mahal-mahal itu. 我们现在养的狗呢，都是那些很多种品种，都是价钱很贵的狗。 Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah anjing liar di Yahudi 2000 tahun yang lalu, di tanah Yehuda itu. 就是主耶稣这里所说的狗呢，是那些野狗，是2000年前在犹大地的这些野狗， Anjing yang hidup di jalanan, 是在路上生活的狗， tidak punya tempat tinggal. 没有住的地方的狗。 Makannya itu mengais-ngais sampah. 他们是在垃圾中找食物的狗。 Masih ingat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu 你们记得主耶稣所给的比喻吗？ kepada seorang perempuan Sirofenisia. 对一个西罗非尼亚的女人说的话， Meminta Tuhan Yesus sembuhkan anakku. 主耶稣要求主耶稣医治他的女儿。 Lalu Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan memberikan makanan kepada anjing. 主耶稣却对他说：“我不会把东西丢给狗吃的。 Tetapi wanita itu berkata, tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 但是呢，那个女人回答说：“狗也吃从它主人座上掉在地上的。” Ini anjing yang seperti itu. 这里的狗就是那种狗， Anjing yang datangnya tidak diundang. 是不请就来的狗， Seringkali mengalami penindasan oleh orang-orang di sekelilingnya. 常常受它周围的人欺负的狗。 Sehingga akhirnya dia menjadi galak. 所以呢，它变成一只恶狗， Dia menggonggong dan menggigit orang yang dekat dengan dia. 它会去追人，会去咬人的。 Demikian pula dengan babi. 猪也是一样， Di zaman sekarang babi itu menjadi peliharaan. 现在猪是人养的， Bukan peliharaan untuk dipotong, bukan. 不是养来杀的猪， Tetapi itu dipelihara di rumah. 是养在家里的。 Kemarin saya cek di toko online. 昨天呢，我在网购的网站上找， Siapa tahu setelah mendengar khotbah ini saudara ingin memelihara babi. 哪知道当你们听了这个道理之后，你们想要养猪， Namanya micro pig. 它的名叫做 micro pig， Babi mikro, babi kecil. 就是小猪的意思， Dia tidak bisa besar. 它不会长大的。 Kalau besar tuh bisa ratusan kilo. 如果一个猪长大了会100公斤， Yang ini kecil, saudara. 这是一个小小的猪， Harganya antara 5 sampai 13 juta. 它的价钱呢在500万到1300万。 Perlu saya WA siapa yang jualan? 我要告诉你们，谁是在买这个猪呢？ Sangat lucu. 很可爱的， Dimandiin mungkin setiap hari. 可能每天又给它洗澡， Dikasih pita di ekornya. 在它的尾巴呢，接上这个彩带， Dikasih pakaian. 给它穿衣服， Beberapa menjadi bintang Hollywood, ada filmnya. 甚至有些成为好莱坞的明星，有他们的电影。 Tetapi bukan babi itu yang dimaksud Tuhan Yesus. 但是主耶稣所讲的猪不是那种猪， Orang Yahudi tidak boleh pegang babi. 犹太人是不可以碰猪的， Babi itu binatang yang najis. 猪是污秽的动物， Berkuku belah. 他们是双蹄的， Orang Yahudi tidak makan babi. 犹太人不吃猪， Orang Chinese suka babi. 中国人就喜欢吃猪。
Apa yang tidak bernilai bagi orang Yahudi bernilai bagi orang Chinese. 犹太人认为不价值的呢，中国人确实认为是很价值的。 Mungkin perintah Tuhan Yesus akan sedikit berubah kalau ditujukan kepada orang Chinese. 如果是对中国人讲的话，主耶稣可能讲的就不一样了。 Jangan beri permata, beri babinya aja ke saya. 你不要给他珍珠，你就把那个猪给我好了。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, babi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di zaman Yahudi itu adalah babi yang najis, diusir, harus dibuang karena dia jorok. 主耶稣所讲的猪呢，是当时呢很污秽、很肮脏，是被人丢的、被人赶走的猪。 Di dalam perjanjian baru, babi itu selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang kotor. 在新约里面呢，常常把猪呢跟这个污秽的生活牵在一起。 Di dalam perumpamaan anak yang hilang, anak itu makan makanan babi. 在浪子回头的比喻中呢，说这个小孩子呢吃猪所吃的 Itu 东西。 menunjukkan seberapa jauh dia sudah meninggalkan rumah bapaknya. 这是要表示他已经离父家有多远 Dalam 了。 2 Petrus 2 ayat 22, 在彼得后书第2章的第22节里面， Petrus menyamakan guru-guru palsu, penyesat-penyesat itu dengan babi yang kembali ke kubangan. 主耶稣呢将那些假先知、假教师呢比喻成那些回到他的泥坑里面的猪。 Seperti anjing kembali kepada muntahannya dan babi ke dalam kubangannya, demikianlah orang-orang yang tadinya seolah-olah seperti mengenal Tuhan, tetapi kemudian meninggalkan Tuhan. 就好像那些狗呢又回来吃它所吐的东西呢，或者是猪呢又回到它的泥坑里面去了。 Saudaraku, jadi anjing dan babi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai kebiasaan jahat dalam hidupnya. 所以呢，这里所说的狗和猪呢，是指哪些在他们的生活上有很多不好习惯的人。 Orang-orang yang selalu menyalak atau menyerang orang yang berbicara berbeda dari dia. 是常常攻击哪一些意见与他们不一样的人。 Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya menimbang konsekuensi apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini kalau saudara memberikan kepada dia hal-hal yang rohani. 主耶稣是要我们考虑到，当我们把属灵的事情告诉这些人的时候呢，我们会遭受什么的后果？ Babi zaman itu makan sayur-sayuran, makan daun-daunan, dan yang menu favorit mereka adalah kacang-kacangan. 当时的猪呢是吃树叶，然后他们最喜欢吃的就是豆类的东西。 Kalau saudara berikan kepada dia permata, dia akan pikir itu kacang. 如果你给他珍珠呢，他会以为那是豆。 Dia akan mulai mencoba 1 atau 2 masukin mulutnya, tidak ada rasa apa-apa, tidak bisa digigit, dia akan lepeh lagi, muntahkan. 他会把那些珍珠呢放在嘴里，他要嚼它呢，但是觉得吞不下呢，又会吐出来。 Babi-babi itu akan menginjak-injak permata itu dengan kakinya. 他会用脚去践踏这些珍珠。 Demikian pula dengan anjing, saudaraku. 狗也是一样。 Ketika dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, dia akan menggigit Anda kalau Anda mendekati dia. 当他找不到他要吃的东西的时候呢，他会反过来咬你的。 Orang-orang ini akan berlaku jahat terhadap kita dan bahkan melecehkan yang kudus dari Allah. 这些人呢，他们就会对我们行恶，而且呢，会藐视我们所传给他们的。 Apakah berarti Tuhan Yesus melarang kita memberitakan Injil kepada orang tidak percaya? 是不是主耶稣禁止我们传福音给那些不信的人吗？ Tentu tidak, saudara. 当然不是这个意思。 John Calvin misalnya. John Calvin， Anjing dan babi yang dimaksud di sini bukan merujuk kepada semua macam orang yang tidak percaya. 这里所说的狗和猪呢，不是指所有的不信的人。 Bukan merujuk kepada semua macam orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak saleh. 也 Bukan. 不是指那些所有的不信主、不虔诚的人， Tetapi hanya kepada mereka yang sudah nyata-nyata terbukti menghina dan menghujat Allah. 但是呢，所指的是哪一些已经公公开开的亵渎和
显慢我们的上帝的。 Kepada orang-orang seperti ini pintu Injil sudah mereka tutup sendiri. 对这些人呢，是他们自己关闭了福音的门。 John Stott mengatakan, John Stott 这样说： jika kita terus-menerus memberitakan Injil atau membicarakan hal-hal rohani kepada orang-orang semacam ini, 如果我们继续不断的对这种人传福音的话， hal tersebut malah mengundang hujatan dan hinaan kepada Allah. 这些事情呢会引起他们去亵渎和侮辱上帝。 Semakin kita ajak omong, dia semakin menghina dan menghujat. 我们越跟他谈呢，他就会越亵渎越侮辱。 Tuhan Yesus misalnya, dia tidak bicara banyak di hadapan sidang para pemimpin agama. 主耶稣呢，在宗教领袖面前受审的时候呢，他不讲很多的话， Karena Tuhan Yesus tahu, pertama, dia sudah cukup memberitakan Injil kepada mereka. 主耶稣知道他传福音已经传够了。 Kedua, mereka berkata-kata kepada Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mencari kesalahannya, bukan untuk mengerti kebenaran. 第二呢，他们对耶稣询问呢，不是要找真理，而是要找耶稣的错误。 Bahkan kepada Pilatus, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaannya. 甚至连对比拉多，主耶稣也不回答， Karena Tuhan Yesus tahu Pilatus tidak sedang mencari kebenaran yang sejati. 因为主耶稣也知道比拉多不是在找真理。 Rasul Paulus tercatat di dalam 3 pasal dalam Kisah Para Rasul melakukan hal yang sama. 使徒保罗在《使徒行传》里面有3章，也是面对同样的事情。 Ketika dia berada di Iconium, dia berada di Korintus, dan dia berada di Roma. 当他在以哥念、在哥林多、在罗马的时候， Ketika orang-orang sudah tidak lagi menghargai pemberitaan Injil, dia pergi. 当别人已经不再想要听他的福音的时候呢，他去找另外的人。 Seperti perintah Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 14. 好像主耶稣在马太福音4章14节里面所说 Tuhan 的， Yesus mengutus para murid-muridnya dan memberi mereka pesan. 主耶稣差派他的门徒，并且嘱咐他们。 Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, pemberitaan Injil konteksnya, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu. 凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，把脚上的尘土跺下去。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintah Tuhan jelas buat kita. 主耶稣给我们的命令是很清楚。 Jangan bagikan hal-hal yang rohani kepada orang yang akan menghujatnya. 不要把我们属灵的事情呢分享给那些会亵渎我们的人。 Namun problem kita hari ini tampaknya tidak persis seperti itu. 但是呢，我们今天的问题却不是正像如此一样的。 Problem sebagian besar dan jemaat Tuhan di gereja-gereja hari-hari ini 现在呢，目前的教会的会友所面对的最大的问题， bukan mengenai bagaimana saya bisa membagi-bagikan dan bagaimana saya bisa menilai orang tersebut. 不是关于我怎样去分享或者是评估一个人， Tetapi lebih kepada apakah saudara dan saya betul-betul sudah memiliki hal-hal yang rohani itu. 但是问题是在于我们是不是已经真正的得着了那些属灵的东西吗？ Karena kalau saudara dan saya tidak punya permata itu, apa yang mau dilemparkan? 如果我们没有那个珍珠，我们又要丢什么给猪呢？ Kalau saudara dan saya bukanlah orang-orang yang rohani, bagaimana kita bisa membagikan kepada orang lain? 如果我们不是属灵的人，我们怎样把属灵的事分享给别人呢？ Jika saudara dan saya berkata, aku sudah memilikinya. 如果你说我已经得着了， Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak membagi-bagikan hal yang berharga yang bisa mengubah hidup orang lain menjadi jauh lebih 问题 baik. 就是为什么我们不把这些有价值的呢分享给别人，也使他们能够得到？ Mengapa kita menyerahkan tugas pemberitaan Injil hanya kepada pendeta dan penginjil? 为什么我们只将这个传福音的工作责任推给牧师和传道人？ Oh, enggak Pak, kami juga kasih ke tim besuk.
不，我们也有这个探访队， tidak menolong. Saudara. 那是不会有帮助的。 Tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang. 传福音的责任是每一个人的责任。 J.C. Ryle berkata, 杰西莱尔这样说。 dunia ini tidak mengenal Kristus lebih daripada apa yang mereka lihat dalam hidup orang percaya. 这个世上的人呢，他们所认识的基督呢，不会超过那些信徒们的生活的。 Orang percaya yang bertumbuh adalah sebuah khotbah yang berjalan. 一个有成长的信徒呢，就好像一个能够走路走动的福音。 Orang-orang percaya saudara dan saya ini berkhotbah lebih banyak daripada para pengkhotbah mingguan. 我们这些信徒呢，其实我们所讲的道呢，比星期天讲道的人讲的更多。 Karena kita memberitakan Kristus lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita. 因为我们是借着我们的生活、我们的言语、我们的行为去传福音的。 Kita tidak bisa berharap orang di luar sana yang belum mengenal Kristus akan datang ke gereja. 我们不可以盼望哪些在外面还没有认识基督的人会自动的来教会。 Saudara tidak bisa berharap semua mereka mendapatkan mimpi yang ajaib dari Allah. 我们也不能够盼望他们每个人都从上帝得到了一个异梦。 Kita tidak bisa berharap mereka tiba-tiba mau beli Alkitab membacanya. 我们也不可盼望他们突然间想要买圣经来读的。 Tetapi Tuhan sudah tempatkan kita di sekitar mereka. 但是上帝已经把我们放在他们的周围。 Agar Allah yang sudah menjadi Immanuel buat kita juga menjadi Immanuel bagi mereka. 是已经成为我们以马内利的上帝呢，也能够成为他们的以马内利的上帝。 Suprapto dan Kartini adalah satu pasang suami istri. Suprapto 和 Kartini 是一对夫妻。 Mereka orang-orang yang percaya dengan Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, dan mereka berdarah Jawa. 他们是很爱主、信主，而且是爪哇族的人。 Satu kali mereka pindah ke sebuah kampung di Jakarta ini, tidak disebutkan kampung mana karena sensitif. 有一次呢，他们搬到我们雅加达里面的一个村落，没有告诉人是什么村落。 Yang sebagian besar penduduk kampung itu tentu kita bisa menebaknya adalah mereka yang beragama mayoritas. 我们知道那个村落里面的人呢，都是信奉那个多数宗教的人。 Mereka ingin menjadi berkat. 他们要成为这些人的祝福。 Mereka ingin memberitakan Injil lewat hidup mereka. 他们要借着他们的生命来传福音给这些人。 Maka mereka mulai dengan membuat kue-kue kecil. 他们呢开始做这个小糕点。 Makanan yang dimasak dan dibagikan kepada tetangga. 他们做的这些糕点呢，就分给邻居们吃。 Tetangga-tetangga tahu dia bukan seagama dengan mereka. 邻居们知道他们是以他的信仰不同的 Tidak butuh waktu panjang. 不需要很长的时间。 Setiap hari Jumat kok tidak kemana-mana, berarti dia bukan agama kita. 他星期五没有去哪里，那就是与我们不同宗教。 Mereka membenci. 他们就恨 Penduduk 他。 membenci mereka. 那地的居民呢，很恨 Kalau 他们。 dikasih makanan tuh dibuang di sampah saat itu juga di depan orang yang memberi. 如果给他们东西吃呢，他们就当时在他的面前把那个给的东西呢丢到垃圾桶里 Dan 面， tidak jarang disertai dengan umpatan. 而且还骂他们。 Dan setiap minggu ketika mereka itu akan pergi ke gereja, 每一个星期天，当他们要上教会的时候， mereka lewat gang kecil, 他们要走那个很狭窄的巷， berjalan satu keluarga dengan anak-anak mereka. 他们一家人与孩子一起走， Mereka diolok-olok, mereka diancam, mereka dipermainkan. 他们呢被欺笑、被欺侮，被玩弄， Tidak boleh lewat sini, 不可以经过这里， nyembah dulu, 先拜一下 dan，lain-lain, saudaraku. 和种种的行为。 Tetapi mereka tetap berusaha untuk ramah dan bersahabat. 但是呢，他们还是坚持要对他们礼貌，与他们友善， Tanpa membuka mulut mereka. 他们没有开口， Karena mereka tidak mau membuang permata ke mulut babi. 因为他们不想把他们的珍珠丢到
猪的口里去。 Tetapi mereka tetap ada di sana untuk melayani. 但是他们仍然住在那边去服侍这些人， Selama Tuhan belum pimpin mereka untuk keluar. 在上帝还没有带领他们出来之前， 4 tahun kemudian, 4年后， baru pelan-pelan beberapa tetangga itu mau menjalin persahabatan. 才有几个的邻居愿意与他们交往。 Injil yang ditaburkan lewat perbuatan mulai memberikan hasil. 他们接着行为所播出来的这个福音呢，开始有结果了。 Mereka bukan lagi anjing dan babi seperti 4 tahun sebelumnya. 这些人呢，不像以4年前那种猪和狗了。 Ketika saya menggunakan kata anjing dan babi ini metafora ya, bukan berarti mengata-ngatai orang anjing lu babi lu. 我在这里说猪和狗呢，是一种比喻啊，不是称这些人真的是狗和猪。 Dan akhirnya para tetangga itu sering datang minta nasihat 最后呢，他们的邻居常常来跟他们讨论事情， tentang masalah pernikahan, tentang Kwani mendidik jehun anak suci. dan lain-lain. 关于教育孩子的事情。 Dan dari sanalah mereka mulai memberitakan Injil. 那他们呢，就从这里呢开始向他们传福音。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹， jikalau Anda dan saya sudah memiliki hal-hal yang kudus itu, 如果我们已经拥有这些圣洁的东西的时候， mari lebih tekun lagi membagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. 我们要更认真的把这些呢分给我们周围的人。 Tetapi bagikan dengan bijaksana. 但是我们要有智慧的去分享， Jangan bagikan kepada orang-orang yang akan menghujat dan mencela Allah kita. 不要分给那些要亵渎、亵慢我们上帝的人。 Tetapi bagi saudara-saudara yang lain, 但是对其他的人， yang dengan jujur mengatakan, 他们诚诚实实说， kok aku tidak punya ya hal rohani seperti 为 itu? 什么我没有这种属灵的智慧 Kok 呢？ aku nggak punya ya permata seperti itu? 为什么我没有像你这种宝贵的珍珠呢？ Hidup keagamaanku biasa-biasa aja. 我的宗教生活只是一般而已。 Jangan-jangan, 会不会 kita sedang memainkan peran sebagai babi 我 dan 们 anjing-anjing itu. 正在好像扮演猪和狗了？ Sehingga Tuhan tidak pernah singkapkan kepada ada hal-hal yang baru lagi. 使上帝不再将新的事情告诉我们， Karena selama ini kita telah menginjak-injaknya. 因为我们一直以来都是践踏这些东西。 Tuhan tidak lagi menjumpai Anda dan saya di dalam doa-doa pribadi kita. 在我们的私人祷告中，上帝不再来见我们了。 Di dalam ibadah-ibadah seperti ini Tuhan tidak lagi menyentuh kita. 在像我们这样的聚会中呢，上帝不再 Bukan karena 触摸 Tuhan 我 tidak 们了， mengasihi. 不是因为你不爱你。 Tapi jangan-jangan kita sedang memainkan peran sebagai anjing dan babi. 会不会我们正在扮演猪和狗了？ Dan Tuhan tidak memberi kepada orang-orang yang menghina dia terus-menerus. 上帝不会继续的分享给那些一直在亵渎他的人。 Ini saatnya untuk kembali kepadanya. 这个是我们回到上帝面前的时 Dengan 候。 rendah hati meminta Tuhan, Tuhan sentuh lagi hatiku. 我们要谦卑的求主触摸我们的心。 Berikan aku rendah hati Tuhan supaya aku baca firman-Mu dan mengerti. 求主给我谦卑，让我读你的话语，我能够明白。 Dengar khotbah dan mudah tersentuh. 我听到的时候，我会受感动。 Kalau enggak pun aku ingin cari tahu apa arti dari firman ini. 虽然得不到，我会去找他的意思是什么。 Karena kepada siapa yang mencari, Tuhan akan memberi dirinya ditemukan. 因为寻找的上帝会让他寻到。 Itu janji Tuhan dalam Yeremia, saudara. 这是主耶稣，这是上帝在耶利米书的应许。 Apakah saudara mencarinya? 你有寻找吗？ Apakah saudara menganggap perjumpaan dengan Tuhan itu berharga? 你认为与上帝的见面是宝贵的吗？ Apakah saudara menganggap firman Tuhan, pelajaran-pelajaran rohani, itu hal yang lebih berharga daripada permata? 你是不是认为这个属灵的事情比珍珠更宝贵吗？ Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Saya berikan kesempatan 1-2 menit untuk setiap orang datang kepada Tuhan. 我给大家1-2分钟的时间来到主的面前， Sapalah dia dengan sungguh-sungguh jikalau selama ini saudara hanya berdoa salah-salah. 你认真的向主打招呼。
Tuhan, ini kami 主啊，这是我们， kembali kepadamu. 我们回到你面前， Terima kasih untuk firman-Mu. 感谢你的话语， Terima kasih untuk kesabaran-Mu. 感谢你的忍耐， Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu. 感谢你的怜悯， Terima kasih untuk kasih-Mu yang melampaui semua batas. 感谢你超乎一切的爱， Terima kasih karena Engkau kembali berbicara kepada kami. 感谢主，因为你再一次的对我们说话， Tolong kami untuk senantiasa mendekat kepadamu. 帮助我们常常来亲近你。 Sekalipun perasaan kami tidak menginginkannya. 虽然我们的感觉是不想要， Nurani kami bahkan sudah mati rasa. 甚至我们的良心已经麻木了， Kami ingin mendekat kepadamu lebih dan lebih lagi dari hari ke hari. 我们呢想要一天比一天的更亲近你， Dan kami ingin memberitakan Injil-Mu. 我们也要传福音。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. 奉主耶稣基督的名，我们这样祷告。 Semua yang percaya katakan 大家 Amin 说阿门。 Tuhan memberkati. 主祝福你们。